Saya berpandangan bahawa posting tersebut masih lagi di peringkat andaian dan juga anggapan. Perkara bakal timpa umat Islam dalam tempoh 3 bulan selepas PRN 2023 terkait dengan kedudukan Undang-Undang Jenayah Syariah dan isu pengislaman kanak-kanak. Saya mengambil kesempatan ini untuk memberikan sedikit respons berkaitan dengan posting tersebut. Kenyataan beliau berkenaan kedudukan Undang-Undang Jenayah Syariah yang akan dicabar dalam kes Nik Elin Zurina lawan Kerajaan Negeri Kelantan adalah pada pandangan saya satu andaian dan anggapan semata-mata. Seperti yang telah banyak kali saya sebut dan jelaskan sebelum ini, bahawa kes tersebut masih di peringkat prosiding di Mahkamah Persekutuan Malaysia, dan sebarang komentar berkaitan kes ini diklasifikasikan sebagai subjudice. Untuk makluman semua, kes tersebut masih lagi di peringkat pendengaran kes. Seperti mana yang kita sedia maklum, di dalam jadual ke-9 senarai kedua Senarai Negeri Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan Badan Perundangan Negeri mempunyai kuasa untuk menggubal Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah bagi kesalahan yang berhubung dengan pelanggaran rukun-rukun Islam. Peruntukan tersebut juga telah mendapat perkenan Sultan dan Raja Pemerintah di setiap negeri sebelum dikuatkuasakan. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, apabila kita menyebut tentang kes tersebut masih lagi di peringkat pendengaran dan di peringkat Mahkamah Persekutuan, kita perlu faham bahawa kuasa di bawah Perlembagaan Persekutuan, kuasa untuk menentukan sama ada sesuatu peruntukan itu berperlembagaan ataupun tidak, diperuntukkan di bawah perkara 128. Kuasa tafsiran itu diberikan kepada hakim-hakim Mahkamah Sivil. Dalam konteks ini, kes ini didengar di peringkat Mahkamah Persekutuan. Yang ini adalah hakikat undang-undang yang telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi atas dasar kuasa yang diberikan tersebut, maka hakim-hakim Mahkamah Persekutuan diberikan kuasa untuk mentafsirkan peruntukan-peruntukan yang ada dalam konteks ini, enactment jenayah syariah Negeri Kelantan, sama ada berperlembagaan ataupun tidak, bertentangan dengan perlembagaan ataupun tidak, di mana kuasa seperti mana yang saya jelaskan tadi, ada kuasa negeri, ada kuasa persekutuan. Jadi dalam konteks ini, pihak Nik Elin telah mencabar bahawa Kerajaan Negeri Kelantan tidak ada kuasa untuk membuat undang-undang berkaitan dengan seksyen-seksyen, sekitar 20 seksyen yang dicabar di dalam enactment jenayah syariah Negeri Kelantan tersebut. Jadi perkara inilah, tuan-tuan dan puan-puan, yang akan dilihat dan akan ditafsirkan dan dihujahkan di Mahkamah Persekutuan. Jadi sebab itulah saya berpandangan bahawa posting tersebut masih lagi di peringkat andaian dan juga anggapan. Sebab kita tidak tahu bagaimana hakim-hakim Mahkamah Persekutuan yang akan bersidang nanti membuat keputusan sama ada peruntukan-peruntukan tersebut bertentangan ataupun tidak dengan Perlembagaan Persekutuan. Jadi dalam konteks inilah, tuan-tuan dan puan, dalam konteks kita menghormati kuasa-kuasa yang diberikan kepada hakim-hakim Mahkamah Persekutuan di bawah perlembagaan, kita sama-sama mengharapkan agar tafsiran yang diberikan dan hujah yang dikemukakan nanti. Sebab itulah dalam harapan saya sebelum daripada ini, saya ada nyatakan bahawa pihak-pihak yang berkepentingan, Majlis Agama-Agama Islam, diajak untuk bersama-sama sama ada menjadi intervener ataupun pencelah, supaya apabila menjadi pencelah nanti boleh berhujah di hadapan Mahkamah Persekutuan, ataupun paling kurang menjadi amicus curiae dalam konteks tersebut. Dan alhamdulillah, beberapa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Kelantan telah diterima oleh Mahkamah Persekutuan untuk menjadi intervener ataupun pencalah dalam kes tersebut. Jadi sebab itulah saya katakan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, menghormati perlembagaan dan menghormati kuasa yang diberikan kepada hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Kita kena tunggu bagaimana tafsiran dan perkara ini akan dihujahkan di Mahkamah Persekutuan. Jadi kita sama-sama berdoa semoga hakim-hakim Mahkamah Persekutuan yang bersidang nanti akan dapat menilai dan melihat kepada hujah-hujah yang diberikan oleh kedua-dua belah pihak dan membuat keputusan yang adil dalam konteks ini. Manakala isu berkaitan dengan pengislaman kanak-kanak, saya juga lihat bahawa posting tersebut tidak mengemukakan sebarang fakta ataupun bukti yang menunjukkan anak-anak tadi itu bakal akidah anak-anak itu terjejas.
Dan insya-Allah di bawah perlembagaan persekutuan dan peruntukan undang-undang yang sedia ada ini, kuasa untuk menentukan sama ada Islam ataupun tidak seseorang itu, kuasa ini sudah jelas diberikan kepada hakim-hakim mahkamah syariah untuk menentukan status agama. Maka dalam konteks ini jugalah kita mengharapkan bahawa, dan saya mengatakan bahawa apa yang disebut di dalam itu adalah merupakan andaian sehingga diputuskan oleh pihak mahkamah. Sudah tentu kita sebagai orang Islam, kita mendoakan agar akidah anak tersebut dapat dipertahankan, dan insya-Allah apabila kes ini dibicarakan dan dibawa ke mahkamah syariah, isu berkaitan dengan keagamaan ataupun status anak tersebut insya-Allah akan ditentukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya mengharapkan sangat dan mengharap dan menasihatkan kepada semua masyarakat dan dalam negara kita ini untuk mempertahankan keamanan dan kesejahteraan serta keharmonian yang telah ada di dalam negara kita ini. Kesejahteraan, keamanan dan keharmonian ini adalah sangat penting bagi kita memastikan negara yang kita harapkan seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan akan mendapat keampunan daripada Allah SWT. Bagaimana kita nak membina negara yang baik kalau keadaan keharmonian dan juga keamanan ini kita tidak pertahankan? Maka dalam konteks itulah tuan-tuan, maka kita kena pada saya untuk merasa syukur atas nikmat Allah SWT, nikmat keamanan, keharmonian ini. Dan of course sudah tentu dalam masa yang sama kita kerajaan sekarang, kerajaan perpaduan ini, kita amat komited untuk memastikan Islam akan terus segar dipelihara, disebar luaskan, penerangan berkaitan tentang Islam, dakwah Islamiah yang sebenar ini akan terus disemarakkan di kalangan masyarakat di seluruh negara. Dalam masa yang sama juga institusi kehakiman syariah juga merupakan antara institusi yang sangat penting yang akan diambil perhatian oleh kerajaan ini. Dan insya-Allah saya yang diberi tanggungjawab sebagai Menteri Hal Ehwal Agama ini, kita akan berusaha sepenuhnya untuk mencari jalan dan juga memberikan cadangan-cadangan bagaimana mahkamah institusi kehakiman syariah ini akan dapat dipertingkatkan. Dan saya telah menyarankan dan banyak kali beritahu kepada ketua-ketua agensi agama, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, JAKIM dan sebagainya, untuk kita terus menyemarakkan dakwah Islamiah ini, cadangan-cadangan untuk memperkasakan mahkamah syariah ini akan terus ditambah baik insya-Allah. Dan saya perlu tekankan di sini tuan-tuan dan puan, tanggungjawab bersama kita untuk mempertahankan institusi kehakiman syariah, untuk kita bersama-sama memastikan agar diri kita dapat menerima dan seterusnya memastikan agar keamanan, kesejahteraan yang memang dituntut dalam Islam ini kita kena pertahankan secara bersama.